الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur dirafa'kan hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah mudah-mudahan kesyukuran yang kita laksanakan di dalam mengharungi nikmat Allah dan juga taufik dan hidayahnya, insyaallah mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya yang sentiasa bertakwa, melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala tegah dan larangannya, insyaallah dengan rahmat Allah, syafaat daripada Rasulullah, keridaan daripada kedua orang tua, insyaallah syurga Allah subhanahu wa ta'ala menanti kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat rahimakumullah, di malam ini adalah malam yang keberapa ya Rajabnya? Di malam yang ke-26 26 pula 25 malam 25 sebab 27-nya malam Senin. Jadi malam ini malam Sabtu 25, malam Ahad, malam 26 dan malam Senin 27. Alhamdulillah, maka kita akan bertemu lagi di dalam majlis Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj ini adakah kita nak laksanakan pada malam itu benar-benar ataupun boleh dibuat pada malam yang lain? Sebenarnya ada di antara kita ini dia memang tak boleh hari lain gitu. Kalau Isra Mi'raj ni, tapi kalau malam nisfu Sya'ban itu memang confirm lah, kerana nisfu betul-betul, malam nisfu betul gitu. Kalau Isra Mi'raj Maulidur Rasul lagi sampai 4 bulan. Isra Mi'raj ni juga boleh diambil untuk sempena ya. Jadi alhamdulillah pada hari ini tadi adalah hari yang terakhir, hari Jumaat pada bulan Rajab. Hari akhir Jumaat bulan Rajab. Maka ulama-ulama memberikan dia punya zikir je, doanya pada hari ini, yaitu kalau boleh dibaca yang terbaik waktunya yaitu di antara 2 khutbah. Imam duduk khutbah yang pertama, maka kita baca, orang alim bagi dia punya zikir, Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Kenapa Ahmadur Rasulullah? Kenapa Muhammadur Rasulullah? Kenapa ada beza di antara keduanya itu? Ya, kita kena faham bahawa sesungguhnya
Ahmadu Rasulullah itu adalah zikir malaikat. Zikir malaikat. Kerana malaikat mengenal Nabi di masa di langitnya, maka namanya Ahmad. Nama Ahmad. Bila mana dilantik oleh Allah menjadi Rasul, diturunkan ke dunia, maka menjadi Muhammad. Sebab itulah maka dia punya zikirnya dua macam. Ahmadu Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Dan orang alim kata nak baca berapa kali di situ, dia kata bacanya 20, 30, bacanya 35 kali. Agak-agak sempet tak mam. Tuan-tuan nak baca 35 kali kat situ. Sebab di antara perceraiannya itu sekadar duduk imam tadi tu membaca khutbah, di antara dua khutbah itu sekadar membaca surah Al-Ikhlas. Jadi pendek ada. Biasanya kita hanya baca doa sedikit aja dekat situ, doa yang ringkas. Walau bagaimanapun maka kita bacalah sesempatnya, ya. Kalau tak baca semua, maka baca yang mampu. Dan boleh diteruskan bacaan Ahmadu Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Daripadanya, selepas daripada itu, maka kita baca di dalam hati pun boleh, umi-umi aja, Ahmadu Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, sambil mendengar khutbah daripada imam, insyaallah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Saya apabila mendengar sejarah daripada sambutan orang-orang jahiliyah ketika menyambut bulan Muharram, ketika menyambut bulan Haram ini, terutamanya di dalam bulan Rajab, dan bulan Haram itu Zulqaidah, Zulhijjah dan Muharram, dan satu daripadanya Rajab. Bulan Rajab ini maka kita begitu pelik juga dia punya kehebatan orang-orang jahiliyah zaman biyen menyambut bulan Haram ini. Terutamanya yaitu di dalam bulan Rajab ini. Bahawa sesungguhnya orang jahiliyah zaman biyen kalau dia menyambut bulan Haram ini, yaitu dia menghentikan segala perbuatan-perbuatan yang jahat. Sebab orang Arab ni, orang jahiliyah, orang Arab ni, dia gaduhnya tak henti. Terus gaduh aja kerjanya. Tukaran kata orang Jawa. Jadi bila mana tiba bulan Haram ini, daripada perang pun dia akan gencatan senjata. Dia tak berhenti kan. Bila terlepas saja bulan Haram ni, maka dia pun mula dia punya peperangan dia. Gaduh antara satu kaum dengan satu kaum itu, gaduh je kerjanya. Ini cerita di dalam sejarah orang Arab ni. Jadi bila mana dia sampai aja bulan Rajab, maka dia akan istiharkan semua, tak kiralah kaum apa sekalipun, maka gencatan senjata. Maka daripada gencatan senjata itu, dia punya dahsyatnya, dia untuk supaya dia tidak teringat untuk melaksanakan segala gaduhnya tadi itu, maka dia pun letakkan dia punya senjatanya. Kalau sekarang senjatanya terbangnya boleh berpuluh-puluh kilometer, beratus-ratus kilometer. Tapi kalau zaman biyen, dia punya senjatanya hanya sekadar lemparan lembing kalau pakai lembing. Pakai tombak. Pakai apa? Yang paling jauh dia punya senjatanya untuk jarak jauh, macam rodel pula disebut. Iaitu anak panah je. Anak panah dan pedang dan keris. Jadi oleh kerana dia ini betul-betul punya cerita gencatan senjata, maka dia letak senjata bukan takat diletak. Maka kalau lembing itu, maka dilucutkan lembing daripada batang dia. Dia punya dahsyat dia.
menyambut genjatan senjata dia. Itu keseluruhan umat zaman jahiliyah macam itu dia punya kehebatannya dia sambut bulan haram ini. Jadi yang lembingnya dibuka, dicabut daripada tombaknya, dicabut daripada batangnya. Yang pedangnya dimasukkan di dalam sarungnya dan diikat kuat-kuat. Dan dia punya panahnya dibuka tali busurnya daripada ganggangnya. Oh, dahsyat betul. Dan dia punya kehebatan dia itu, maka orang-orang yang jahat pada ketika itu, maka dia pun memberhentikan segala program dia. Yang perampok berhenti daripada ngerampok, yang maling berhenti daripada nyopet, maling dan macam-macam lagi, semua diberhentikan. Dia punya kehebatan sejarah orang-orang jahiliyah pada ketika itu menyambut bulan haram ini. Dan begitulah semuanya, maka di dalam keadaan aman, maka dia akan berada di dalam ketaatan kepada Tuhan mereka. Dia pergi ke tempat-tempat sembahyang dia, dia buat kebaikan, kebajikan. Subhanallah. Jadi alhamdulillah, maka itu dia punya sejarah rekodnya. Jadi walau bagaimanapun, maka gaduhnya itu ada cutinya. Tetapi Allahu Akbar, sekarang ni macam tak ada pernah cuti. Alhamdulillah, tapi di dalam bulan Rajab ini kita ada pula berita yang terbaik daripada peperangan yang telah meragut ratusan ribu manusia, maka alhamdulillah cuti pula. Betul ya, Mak? Maka ada gencatan senjata yang memang ditunggu-tunggu oleh orang Islam yang telah begitu lama menderita, yang menyayat hati. Jadi alhamdulillah, maka keberkatan inilah bulan Rajab yang bersama dengan bulan Januari, yang kita jarang jumpa, tak tahulah berapa tahun, puluh tahun sekali. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan itu semuanya adalah doa yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita selamat daripada perkara-perkara yang begitu menyayat hati. Jadi tidak ada kekuatan bagi kita untuk nak membantu kawan-kawan kita yang jauh daripada kita, kecuali hanya dengan doa. Dengan doa. Doa itu adalah senjata yang kuat bagi orang Islam. Dan doa itu yang mana telah pun kita baca pada setiap hari. Sepatutnya sebaca setiap daripada sembahyang, sepatutnya. Sekarang ini bukan daripada kalangan di umat dunia yang kita tahu begitu, tetapi negara kita sendiri ini sebenarnya di dalam keadaan yang tak tahu apa nak kita cerita. Tuan-tuan pun sedia faham sendirilah. Jadi itu kalau sekiranya jabatan kita yang dulu memerintahkan supaya kita membaca doa kunut nazilah itu, maka tak payah dikeluarkan surat berhenti membaca. Bahkan digalakkan terus untuk membaca. Kita dilanda banjir sampai kepada 2 tingkat bangunan. Bukan dekat Johor. Johor yang paling teruk dulu dekat Bukit Kota Tinggi, sampai tingkat 2 sana cacat jejak dia punya banjirnya. Tapi tidak ada arahan untuk membaca doa kunut nazilah. Padahal di dalam kitab yang kita diberi tahu oleh orang-orang alim bahawa segala bencana yang menimpa, sama ada di dalam rumah kita, sama ada di dalam kampung kita,
sama ada dalam mukim kita, daerah kita, negeri kita, negara kita, lebih-lebih lagi. Maka kita akan teruskan baca kunut nazilah di dalam sembahyang kita, dalam orang alim memberi maklumnya, dalam sembahyang kita, sama ada sembahyang fardu maupun sembahyang sunat. Itu kunut nazilah. Itu satu-satunya lah doa yang ada, yang diamalkan daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu yang maknanya daripada Rasulullah itu diambil oleh orang-orang alim, bahwa doa itu untuk keseluruhan sejagat, doa untuk sejagat. Jadi kita ini sebagai yang akan mendukung segala keperitan, kesusahan orang-orang Islam di seluruh dunia, bahkan lebih-lebih lagi di negara kita sendiri ini, ya, yang hari-hari dicabar, dizalimi, ya, dan bermacam-macam lah kerana kafir untuk menjahanamkan orang-orang Islam, ya, dan sentiasa mencari jalan untuk merosakkan akidah. Bermacam-macam kerana daripada segi percakapannya, daripada segi apa-apa kain, stokin ditulis nama Allah, selipar bawahnya ada tulis nama Allah, ya. Bahkan ada lagi yang baru-baru ini ada berita lagi, apalagi makanan. Masya Allah, kita pun tak tahu apa yang kita dah makan. Dan jadi muslimin muslimat rahimakumullah, saya menggalakkan supaya saya mudah-mudahan sama-sama kita untuk membaca kunut nazilah itu jangan diberhentikan. Kalau sekiranya tak hafal di dalam masa dalam sembahyang, maka kita baca lepas sembahyang lah, di dalam doa-doa sembahyang. Tetapi yang terelok sekali kunut namanya itu, iaitu dibaca di dalam solat, ya. Iaitu letaknya di mana? Diletaknya di tempat selepas daripada iktidal di dalam rakaat yang terakhir. Katakanlah sembahyang hari raya agaknya baca doa kunut, agak-agak pelik tak manusia sana. Itu di dalam keadaan bencana banjir hari raya pula. Oh, saya macam tak dengar, dan saya sendiri pun tak ingat nak baca sebab raya, tuan-tuan. Pada ketika itu, bila mana kita terkenang dalam keadaan macam ini, alhamdulillah ya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan doa itu untuk kita semua. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, supaya doa ini agaknya dipotostat, ambil daripada khutbah, mana kalau ustaz takkan terus lagi nak Palestin dah aman contoh, tak nak sebut lagi ke? Kalau tak sebut pun tak apa. Yang penting bacaan doa yang original tu, doa kunut nazilah yang original tu, maka kita baca di situ, semuanya ada. Ya, dan sekarang ini ada di antara imam-imam, oleh kerana dia masih lagi membaca doa kunut biasa, ya, maka dia ambil separuh aja daripada Allahumma khazna wal muslimin wa qina wa iyyahum syarrul makhawifi ajma'in wa khazna minal fitani wal waba'i wa syururil ghawwa'i wa salatiz zalimin wa ja'alna min syarri ma qadaita wa salimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, sampailah kepada doa-doa yang menyebut Palestin, Sebab apa? Kalau kita ambil lagi daripada mula terus kita baca doa kunut nazilah, tak baca doa Allahumma dina fiman hadait, contohnya nak panjang sangat lah contoh, maka kita boleh ambil yang ringkas di dalam doa kunut yang biasa itu. Kunut yang biasa, doa ringkasnya
Allahumma fir lana ya ghafur. Sebab kita berjemaah. Kalau yang ringkas sembahyang sendiri, Allahumma firli ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Dan kita cadangkan kepada jabatan agama supaya doa ini diperluaskan untuk keseluruhan anak-anak yang di sekolah. Anak-anak yang di sekolah. Dan kita juga ambil kepada anak-anak kita untuk supaya galakkan membaca doa itu. Itu satu-satunya doa untuk keselamatan umat sejagat orang-orang Islam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat rahimakumullah. Di dalam menjalani barakah, doa barakah, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Maka ambil barakah di dalam apa? Di dalam bulan-bulan barakah ini, yaitu dengan membanyakkan puasa yang telah disunatkan pada bulan-bulan itu. Lebih-lebih lagi besok pada hari 27 Rejab betul-betul kebetulan, yaitu pada hari Senin dan hari gelap. Hari gelap. Ada hari gelap, ada hari terang. Jadi kalau kita puasa di dalam hari Senin itu, yaitu 27 Rajab itu, maka ada beberapa kelebihan selain daripada puasa hari Senin. Maka jatuh pada hari gelap 27, 28, 29, 30 lagi di dalamnya hari Khamis, campur macam itu. Ya Pak ya. Jadi alhamdulillah kita mengambil keberkatan itu. Muslimin muslimat rahimakumullah. Saya dulu tak faham ikut orang puasa dekat kampung. Kampungnya puasa Rejab, ada puasa apa ni atau Pak puasa Rejab, bulan Rejab. Maka kita niat puasa Rejab. Itu sama Qadin Rejab lillahi ta'ala. Oh subhanallah. Rupanya tak ada puasa Rejab Pak. Di dalam kitab-kitab yang kita buka puasa Rejab tak ada. Ya, rupanya dia ambil puasa-puasa sunat. Jadi alhamdulillah, maka bila mana kita dapat maklum, itu dah kita alami sampai beberapa tahun Pak, puasa Rejab itu. Sebab puasanya Rejab, Sa'ban, Ramadan dan Syawal. Itu memang confirm. Orang-orang zaman biyen macam itu. Jadi kita ni orang yang tak faham, main ikut-ikut aja. Jadi puasanya Rejab sebulan mangkreng, Sa'ban sebulan mangkreng, dan Ramadan apalagi makangkeng, bukan mangkreng. Apa itu hari rayanya 6 hari. Ya Allah subhanallah. Jadi oleh kerana penghormatan yang begitu hebat juga zaman orang-orang zaman biyen, mengenai dengan bulan-bulan haram ini, maka dalam Rejab itu memang dia akan buat khalwat. Khalwat. Kalau sekarang khalwat ni apa Pak ceritanya? Yaitu berdua-duaan dalam bilik. Khalwat. Zaman itu yang belum nikah. Tapi zaman Rasulullah khalwat. Tapi zaman bapak-bapak kita, atuk-atuk kita, bila Rejab ruah poso, Rejab ruah poso. Dia bukan Rejab Sa'ban Ramadan, dia Rejab ruah poso. Ruah ni apa Pak? Ruah ini disebut arwah. Sebab pada bulan Sa'ban itu orang kenduri Pak, daripada mula Sa'ban sampai 30 Sa'ban enggak berhenti. Kirim arwah. Ya, Masya Allah. Tetapi sekarang ini oleh kerana kesempatan untuk ke rumah-rumah tidak ada kesempatan, maka diadakan majlis tahlil perdana. Tahlil perdana nak sambut Ramadan dan lain-lain. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita akan beri maklum
kepada anak-anak kita, ya saudara mara kita di dalam menjalani. Kalau kita tak dapat membantu dengan kekuatan, maka kita hanya membantu di dalam doa-doa, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat rahimakumullah. Saya begitu untuk mengingatkan bahawa sebenarnya di dalam puasa-puasa itu orang alim kata lebih baik kita ambil puasa apa? Puasa qada. Puasa qada. Ya. Jadi disarankan pada suami-suami yang masih ada, suami-suami yang masih ada isteri-isteri yang muda. Suami-suami isteri yang muda. Lagi pesan kepada anak-anak kita yang masuk balik supaya ambil satu diary khas untuk ingatkan puasa je. Khas untuk ingatan puasa je. Sebab anak-anak kita ni bila mana dia tak ada ingatan, maka akan datangnya kita nak menjadikan dia nak mengkodokkan puasa. Macam mana? Ya. Maka kita ambil satu diary tu, satu buku khas untuk sampai bulan Ramadan. Ramadan, tengok dia punya period berapa hari. Maka isteri suami ingatkan kepada isteri, wahai isteriku, maka awak di dalam bulan Ramadan tahun ini berapa hari period? Tulis daripada sekian hari bulan sampai sekian hari bulan. Besok lepas saja raya dia pun sempat qada sebelum puasa akan datang. Maka habis dia punya hutang, pangkah Zoom. Macam itu agaknya mudah agaknya untuk menyelesaikan masalah. Kalau tak, maka berkaitan apa payahnya? Kaitan dengan untuk bayar fidyah. Ya, bila mati aja maka cerita fidyahnya ini macam mana? Jadi cerita fidyahnya ini iaitu bermula daripada umur 15. Agak-agak umur 15, isteri saya ni macam mana? Sedangkan dah kahwin dengan kita pun puasanya itu dongtek. Kadang puasa, kadang orang. Contoh. Ya bang. Apalagi semasa yang belum berada dengan kita. Contoh. Maka bila masa dia berkahwin dengan kita umur 25 tahun. Daripada umur 15, 25 tahun, berapa dia punya tahunnya? Ya Pak. Berapa dia punya tahunnya? 20 tahun. 15 sampai 25 tahun, 10 tahun. Ya, 10 tahun. Okey. 10 tahun ni, ya, sebelum dia berkahwin dengan kita. Itu semuanya adalah bila mana aku terima nikah. Aku terima nikah Pulana binti Pulan dengan mas kahwinnya RM22.5 tunai. Segala apa yang ada di tanggungan daripada isteri kita itu, maka semuanya dah blek kepada kita. Sebab itu bapa-bapa yang melepaskan anaknya kepada menantunya itu lapang pang kepalanya. Sebab tak tanggung lagi. Ya, sebab semuanya terus ditanggung oleh suami. Segala hutang-hutangnya daripada orang-orang, maka semua dalam tanggungan. Apalagi hutangnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih baik macam itulah. Kalau kita ada anak-anak yang masih lagi sekolah darjah 12, umur 12 tahun, maka ambil perhatian betul. Cuba. Ya, supaya apa? Ya, lebih-lebih lagi kalau sekiranya apa tuan-tuan? Isteri kita pula dia bersalin bulan Ramadan, tuan-tuan. Ini zaman bian-bian cerita tak Pak? Jadi bila mana cerita-cerita dalam bulan puasa ni, mak orang-orang tua-tua ni, bila mana dengar cerita daripada, ialah dulu mana ada kuliah-kuliah ni orang-orang tua ni Pak. Ya, maka anak itu bila dengar kuliah, maka dia ingat bahawa yang dia ni umur dah 50 tahun Pak, anak perempuan ni. Maka maknya masih hidup lagi. Maka dia baliklah dia dengar kuliah ni puasa kodok ni.
Maka dia balik dia tanya dengan maknya, "Mak, dulu mak lahirkan saya, mak dalam bulan Ramadan mak ya." "Iya, betul. Betul-betul satu Ramadan. Saya lahirkan awak." Ya, kalau dia buat macam itu, wong bien, bila mana dia kata nifas itu, dia punya confirm dalam kepala dia 40 hari 40 malam, Pak. Wong zaman bien, Pak, dia punya ceritanya gitu. Sebab itu cerita daripada orang tua. Orang tua dia cuma sekadar mengambil daripada orang tuanya. Jadi 40 hari 40 malam itulah dia akan wa imma nifas itu sudah berhenti selama 7 hari dah berhenti contoh. Ya. Maka masih lagi dicukupkan sampai kepada 40 hari. Jadi berapa banyaklah dia punya puasanya yang tinggal kalau dalam bulan puasa, dan apalagi sembahyangnya yang tinggal. Suaminya pun dengan macam itu juga. "Oi bang, cuti 40 hari tau bang, jangan main-main." Dia dalam apa bang nama bang? Dalam pantang. Dalam pantang 40 hari. Subhanallah. Jadi rupanya tak macam itu. Ya, dalam keadaan nifas ini, maka itu yang pada ghalibnya, kalau 40 hari 40 malam itu, pada biasanya kebanyakan daripada mereka-mereka yang bersalin itu, iaitu 40 hari yang biasa, maknanya pada ghalibnya. Yang lazimnya lah, memang terus keluar. Tapi kalau dah 10 hari dah berhenti, tengok dah tak ada, besok tengok lagi dah tak ada, memang dah kering dah. Lakon batak aja sampai 40 hari nak buat apa? Sebab tak ada maklumat. Bahaya. Jadi bila mana dia balik, dia cerita dengan mak dia, "Mak, dulu saya lahir bulan Ramadan, Pak." "Iya." "Ya, mak ada tak dah kodokkan puasa?" "Mak, entah ya, mak ni macam tak ingat pula ya." Puasanya cuma Ramadan aja, puas yang lain enggak puasa. Apa tak bingung anaknya ni? Anaknya. Jadi dia tanya, maka dia akan tanya 50 tahun lah Pak. Ya, jadi kena bayar fidyah mak tadi tu yang selama 50 tahun tadi umur dia tadi untuk fidyah. Ya bayar. Jadi 50 tahun bukannya banyak. Tak banyaklah, setahun cuma berapa hari? 30 hari. Confirm terus 30. Walaupun raya 29 tiap-tiap tahun, cuma yang 30 hari itu dia punya puasanya cuma dalam 50 tahun itu adalah 10 bulan contoh. Tetapi confirmkan semua dia punya target sebulan untuk hijrah itu penuhnya adalah 30 hari. Gitu. 30 kali 50. Berapa banyak? Berapa? Saya pun tak ada komputer dekat dalam 30 kali 50. Ada 1.500 hari. Lebih kurang macam itu. 1.500 hari. 1.500 hari. Ya Pak. 3 kali 5, 15. 1.500 hari. 1.500 hari itu, kalau ikut Syafi'i, ikut Syafi'i. Ikut Imam Syafi'i tahu. Sebab apa kita sekarang ini tidak dikira berganda? Tidak kira berganda. Kenapa dia punya fidyah tak kira berganda? Kerana kita segala urusan zakat, fitrah, maka kita telah bertaklid kepada imam yang lain. Imam Hambali contohnya, dan dia boleh ditukar kepada harga makanan. Tetapi kalau Imam Syafi'i kita nak ambil terus, dia punya zakatnya adalah beras Pak. Ya Pak. Zaman dulu bapak-bapak betul tak? Pikul beras bagi tempat imam. Saya sendiri mengikut bapak saya amil, dia imam. Itulah orang datang bawa beras. Tetapi ada kehebatannya yang luar biasa Pak. Kalau dia ada anak 15 pula, banyak sangat. Tapi ada 16 orang Pak. Yang paling banyak yang saya kesan, ada orang bayar zakat itu 16 anak. Campur mak bapak 18.
Dia ada satu cara lah, tak tahulah mazhab apa yang membolehkan ambil. Dia cuma bawa emaknya dengan bapaknya je. Tapi anaknya itu daripada mana? Daripada beras itu jugalah. Yang katakanlah satu dia punya zakatnya itu 2 orang itu, dia 3 kati 12 tail. Kalau 6 kati, 7 kati ataupun 8 kati lah, dari 2 orang itu. 3 kati 12 tail. Dulu tu dia kati beras. Saya masih ingat lagi timbangan itu. Satu gantang itu dia punya beratnya ukuran kati 3 kati 12 tail. Contoh macam itulah. Jadi dia ambil 2 je, dan mak dengan bapak. Lepas tu dia bayar ni, ni untuk saya dan isteri saya. Khus, maka dia pun ambil. Lepas tu dia pulangkan balik beras tu kepada orang tadi tu. Ini anak saya yang nombor 1, nombor 2, khus. Macam itu je, Pak. Jadi 18 orang tadi tu, maka sekadar untuk dua itu tak tahu macam mana dia punya mazhab. Saya tak faham. Subhanallah, kata saya, ini macam mana punya cerita itu. Tapi oleh kerana dah ada dia punya pelajaran dia maka dia buat macam itu. Jadi alhamdulillah, bila mana untuk memudahkan bayaran zakat itu ditukar kepada harga, maka bertaklidlah kepada mazhab yang lain, dengannya mazhab Hanafi ke Hambali gitulah. Jadi dibolehkan, telah diisytiharkan bahawa negara Malaysia telah mengambil zakat ini berpandukan kepada mazhab ini. Itu telah diluluskan oleh mufti-mufti negara sekalian. Jadi alhamdulillah kita sekarang bawa duit aja. Sekarang bayar zakat dah tak payah pergi pejabat, dah tak payah pergi mana-mana. Dekat rumah aja TikTok, seret sudah keluar dia punya resit dia. Jadi alhamdulillah, walau bagaimanapun masih lagi ada amil-amil yang dilantik oleh kerajaan, ya. Maka alhamdulillah, kalau sekiranya digandakan macam Imam Syafi'i punya, katakanlah ditinggalkan selama 2 tahun, maka yang 1 tahun ini sudah ganda daripada 30 kepada 60 begitu. Subhanallah. Kalau dah 50 tahun, Pak. Kebun 1 ekar harganya tak nak bayar fidyahnya tak mampu. Walau bagaimanapun, oleh kerana telah mengambil panduan daripada tadi itu mazhab tadi yang membolehkan untuk di segala urusan fitrah tadi itu, maka termasuklah bila fitrah itu termasuklah dia punya fidyah. Sebab fitrah itu, nak bayar fidyah itu berpandukan kepada fitrah. Kalau fitrahnya itu 1 tahun ini contohnya RM12 contohnya, maka fidyah 1 hari itu iaitu 1/4 daripada bayaran fitrah tadi. 1/4 maknanya RM3 1 hari. Maknanya kalau setahun itu RM3, 3 kali 3 90 ringgit. Kalau RM3 kali 30 90 ke 900? 90. Setahun 90. Kalau 50 tahun 9 kali 50 4.500. Banyak juga, Pak. Banyak juga. Habis siapa yang bayar itu? Mak kita toleh. Yo, anaknya lah yang bayar. Aku dulu dilahirkan emak dalam keadaan payah susah. Ya, maka anaknya tadi tu yang bayar zakatnya. Berapa? 4.500. 50 tahun umur anak tu baru dibayar zakatnya. Alhamdulillah selamat. Itulah ceritanya. Jadi zaman itu lagi pun tak tahulah puasa-puasa yang ditinggalkan dalam masa setiap bulan Ramadan itu sama ada dibayar tak dibayar. Jadi anaknya mengambil keputusan bahawa dikalikan juga yang ditinggalkan dalam puasa-puasa yang lain tu selain daripada hari kelahiran dia yang beberapa tahun itu. Ya, maka dibayarkan. Bila mana dah mati pula, baru cakap dah mati. Jadi ada di antara mereka
yang pergi jumpa kita, bapaknya, suaminya meninggal, maka dia kata, "Ana nak bayar fidyah puasa anu ustaz." Ya, puasanya puasa siapa? Puasa suami saya. Suami saya. Berapa banyak yang ditinggal? Dia pun tak ingat. Dia kata selama saya berkahwin dengan dia, saya nampak dia tak pernah puasa. Aduh, la ilaha illallah. Makcik berapa tahun berkahwin dengan dia, dia pun ingat-ingat lebih kurang dalam adalah 45 tahun katanya. Lebih kurang juga lah tadi dengan 50 tahun tadi. Begitu ada Pak. Ya, jadi alhamdulillah walau bagaimanapun maka untuk nak memaklumkan segala urusan itu, sebab kita ni dah nak menghadapi Ramadan Pak. Nanti dalam Ramadan ini maka kita bincanglah dengan isteri-isteri kita, takut suami kita, takut isteri kita melahirkan bulan Ramadan, kita lupa. Walau bagaimanapun sekarang ini oleh kerana orang perempuan ni lebih luas dia punya jalannya daripada orang laki-laki dah Pak. Ya, orang laki-laki ni selawat, majlis selawat tu tak pernah ada. Tak pernah ada pula. Tak tahulah kalau di Simpang Renggam. Tetapi orang perempuan ni dia punya jangkahnya sekarang, saya melihatlah di dalam ruang-ruang yang begitu saya lihat kumpulan-kumpulan perempuan ini, hojakan pun dia ada kumpulan Pak. Kalau dulu Simpang Renggam ini dia punya zikir hojakan ni yang telah diluluskan oleh jabatan, dibenarkan oleh jabatan. Ya, dia punya pengerusi dalam negeri Johor, di daerah Keluang ini dia duduknya, yaitu Tuan Haji Arwah Almarhum Tuan Haji Bro Madiran. Ya tuan ya. Sebab pada ketika itu kita berada bersama mereka, tetapi yang masa itu kita pun tak tahu macam mana perjalanan hojakan. Tapi sekarang ni orang perempuan ni setiap minggu hari Ahad bang dia buat sekarang ni. Bukan setakat di dalam Keluang saja, dia akan berada pada hari ini hari Ahad dekat Kulai. Subhanallah Pak. Tak tahulah maklumat tu. Dekat mana? Dekat layang-layang dia buat. Dekat mana? Dekat Muar, dekat Segamat, la ilaha illallah. Pak jangka. Jadi ini hojakan ini sekarang dipelopori oleh wanita. Selain daripada hojakan ini, maka ada selawat pula. Selawat, kumpulan selawat yang Ustaz kita bawa tu. Ya, terus berjalan begitu cantiknya. Setiap minggu ada program. Subhanallah, ya Allah. Sebab itulah maka dia terbuka sekarang. Jadi oleh kerana itu maka dia dapatlah untuk mungkin di dalam hal-hal itu ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan apa ni, dengan puasa ke apa mungkin juga. Walau bagaimanapun insya-Allah itu semuanya adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada isteri-isteri tuan-tuan yang berkecimpung di dalam hal-hal itu. Ya, mungkin juga sebab saya di sana ada melihat macam itu keadaannya. Baru-baru ini seminggu dua minggu yang lepas. Ya. Dan kelayang-layang hojakan minggu depan ya. Minggu depan. Ini kedatangan bukan sikit tuan-tuan. Kalau orang laki-laki saya datang, kalau mungkin lah yang datang laganya nak dapat lihat 30 itu pun dah hebat tuan-tuan. Tetapi ini perempuan tuan-tuan, daripada Kulai, daripada Kota Tinggi, daripada Johor sampai 200 orang tuan-tuan. Dijangka datang 150 dijangka kehadiran. Tetapi bila dalam daftar 180 orang tuan-tuan. Orang laki-laki nak dapat itu. Musma'ul fil akli. Ini hojakan. Ya, ada hojakan yang akan berkata. Jadi alhamdulillah maka perkara-perkara itu supaya mudah-mudahan dengan khidmat dia, dengan syafaat daripada dia berselawat macam itu, daripada pagi pukul berapa pagi tuan-tuan? Pukul 7 dia pergi daripada rumah. Ya. Balik pukul berapa tuan-tuan? Hampir pukul 7 juga. Dia punya kehebatannya orang perempuan.
Jadi alhamdulillah bang, azan ya? Okey. Jadi ya insyaallah. Wajar kalau macam tu. Ya ya. Perempuan sampai ke Oh. bawah dia orang gitu. Oh subhanallah. Ya, maknanya dia kena izin suami lah. Kena izin suami. Dan dia memang begitu dia punya perjalanan. Alhamdulillah. Muslimin muslimat rahimakumullah. InsyaAllah kita sambung sedikit lagi berkaitan dengan hal-hal yang mungkin ada kebaikannya, dan kita mohon kepada Allah supaya apa yang berlaku itu menjadi satu syafaat atau rahmat kepada kita punya masyarakat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan saya memberi maklum juga bahawa kalau kita ni nak pergi tahlil, waktunya malam. Kita orang laki-laki lah biasa. Ni kalau saya tengok orang perempuan ni, dia punya tahlil pergi pukul 2.30, baliknya pukul 4.30 Pak. Agak-agak tahlilnya, dia punya tahlil Yasin itu, dia pergi pukul 2.30, maka baliknya pukul 4.30. Maknanya begitu dia punya ketelitian ni Pak. Nisbah tahlil itu, nak tahlil ringkas dah tak ada dia. Dia mesti confirm terus full lah, full. Kalau kita malam Jumaat itu aja, wah lepas Yasin aja, wa ilaihi turja'un, sadaqallahul azim, afdhaluz zikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus itu aja. Tapi nisbah orang perempuan ni, kalau 100, balik 100 juga di bawahnya dia punya la ilaha illallah. Sebab itu ya Allah, kagum betul sekarang bagian wanita-wanita ini sekarangnya. Mudah-mudahanlah kita daripada membenarkan mereka di dalam keadaan itu, kita dapat syafaat daripadanya juga. Doanya alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tadi apa abang muslimin apa tadi? Telinganya dah tak dengar bang. Dari segi kewajaran. Oh, kewajaran. Itu tuntutan agama ataupun macam mana tu penilaiannya bagi Islam? Pada saya lah mengenai dengan kumpulan wanita yang begitu sekarang ini, begitu begitu ya begitu stres. Ya, begitu stres. Sebab kalau kita lihat bahawa kumpulan itu bukan sekadar seminggu sekali tau. Ya, ada yang hari Sabtu, ada yang hari Ahad, ada yang hari Khamis pula. Selain daripada hari-hari itu, maknanya kelas-kelas dia sendiri, maknanya kelas JNQ. JNQ pula. Apa JNQ bang? Ya, jom membaca Quran. Subhanallah. Itu setiap minggu, tak pernah berhenti. Bermula 2.30 sampai 4. JNQ. Dia kumpulan itu ada beberapa kumpulan. Dan JNQ ini dia memang daripada jabatan lah. Jadi dibawa oleh ustazah yang datang pergi ke dan di situ kumpulannya pun lebih daripada 30 orang setiap satu kumpulan. Ada orang laki-laki JNQ-nya dekat masjid lah bang ya. Menjadi kewajaran dia tak ya. Kewajaran. Jadi maknanya di situ iya, sampai keluar daerah. Kita punya Yasin ni agaknya tak pernah keluar daerah bang. Kita kat kampung kita sendiri aja. Tetapi sekali-sekali kalau keluar daerah, maka kita akan dapat tahu macam mana dia punya kaedah bacaan-bacaan yang patut kita pakai dan diguna oleh peringkat kebangsaan seterusnya antara bangsa. Kalau kita dulu pakai la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, Surban amang karineng buri, subaran amang karineng buri, surban amang karineng buri, surban amang karineng buri.
Sampai begitu dia punya takrifnya bahasa yang kita sebut. Tetapi bila mana kita dah masuk kepada peringkat kebangsaan, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Ya, kalau tahlil itu 100 ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini orang perempuan, Pak. Sekali dibetulkan, terus dia ikut. Tapi kalau kita ni dengar, walaupun dah banyak kali cakap begitu, ya kita masih ikut kita punya trip dululah. Saya dulu pun macam itu juga sebelum daripada kita dapat maklumat daripada peringkat kebangsaan, peringkat antara bangsa. Ya. Jadi kita dibawa pergi tahlil ke istana. Oh, baru macam itulah dia. Oh, macam ini dia. Ketertiban dia. Sultan kita jaga bagaimana kita nak baca segala bacaan-bacaan tahlil itu dengan begitu tertib. Kenapa apa? Sebab setiap tahun kita akan dipanggil oleh Sultan untuk tahlil di mana, Pak? Di perkuburan dia. Ya, setiap minggu maka ditahlil di rumah dia, di istana dia. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita akan mendapatkan apa yang kita dapat yang terbaik itu kita gunakan untuk kita punya program dengan bacaan-bacaan yang betul mengikut kaedah. Jadi alhamdulillah, kok ini malam cuma ngobrol tak ada apa faedahnya, tak ada faedahnya. Ya, walau bagaimanapun mudah-mudahan ada kebaikannya, maka kita serahkan kepada Allah untuk kebaikannya daripada Allah dan kekurangannya maka insya-Allah mohon kesempurnaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ke segala kekecuaian kita. Mohon keampunan daripada Allah. Sama-sama kita tutup kita punya majlis dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.